Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan Al-Istihsan, Al-Marsalih Musalah dan Al-Uruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainur Amira binti Cik Aziz di 183109996. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Al-Istihsan. Takrif istihsan dalam bahasa Arab memberi erti yang bermaksud membilang atau menganggap sesuatu itu baik. Manakala dari segi istilah, berpaling seorang mujtahid dari mengamalkan kehendak qiyas jali, iaitu qiyas jali ni yang nyata, kepada mengamalkan qiyas kafi. Manakala qiyas kafi ni pula yang tersembunyi. Qiyas jali yang nyata, qiyas kafi yang tersembunyi. Ataupun boleh juga bermaksud berpaling dari mengamalkan hukum kuli kepada hukum istinai. Hukum istinai ni dalam erti kata pengecualian. Ataupun boleh juga jadikan istilah mengecualikan masalah juziyah daripada asal kuli atau prinsip umum kerana terdapat dalil yang menuntut supaya dipalingkan. Dari takrif istihsan yang saya beri tadi tu, dia boleh terbahagi kepada dua dalam istihsan. Yang pertama, mentarjih qiyas kafi ke atas qiyas jali. Manakala yang kedua pula, mengecualikan masalah juziyah dari prinsip yang kuli atau kaedah yang umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ansadana binti Syarafah Isam, nombor matrik di 183-11276. Saya nak share pasal tajuk Al-Istihsan. Saya akan ceritakan pasal penjelasan bahagian pertama dan penjelasan untuk bahagian yang kedua dalam Al-Istihsan. Untuk penjelasan bahagian pertama, terkadang ada satu masalah, ada tarik menarik di antara dua jenis qiyas. Qiyas yang pertama apa? Qiyas yang pertama adalah qiyas yang nyata. Qiyas yang nyata ni adalah qiyas yang segera ditanggapi oleh akal. Untuk qiyas yang kedua, qiyas yang halus, iaitu tak nyata. Qiyas yang halus ni ia lambat ditanggapi oleh akal, tetapi ia lebih kuat dari yang pertama dan akan zahir apabila dikaji dengan teliti pada masalah itu. Sebab tu para mujtahid ni cenderung untuk menerima pakai qiyas yang kedua dan tidak beramal dengan kehendak qiyas yang pertama. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti menjual tanah pertanian tanpa disebut dalam akad jual beli beberapa hak menggunakan kemudahannya seperti hak minuman, hak saliran dan hak laluan. Maka hak ini dia tidak termasuk bersama dalam jualan itu secara ikutan yang menurut mazhab Hanafi. Contoh dalam mazhab yang lain pula, apabila seorang tu dia mewakafkan tanah pertanian dan tidak menyebut beberapa hak penggunaan kemudahannya secara berterus terang, maka hak tu, hak yang tersebut yang tak yang dia tak terus terang tu, dia tidak termasuk dalam wakaf sebab dikiaskan atas jual beli. Seperti mana kehendak qiyas jali. Kerana jual beli dan wakaf, kedua-duanya bermaksud mengeluarkan harta dari pemiliknya. Tetapi setelah diteliti dengan lebih halus tentang masalah ni, sebenarnya kita dapat tahu bahawa qiyas masalah wakaf ini dengan ijarah sewaan adalah lebih utama. Sebab apa? Sebab orang yang diwakaf kepadanya tidak memiliki harta yang diwakaf. Sebab yang dimiliki tu hanyalah manfaatnya saja. Sama juga macam penyewa. Penyewa tu dia tidak memiliki benda yang disewa. Tetapi sebaliknya, yang dimiliki itu ialah manfaatnya sahaja. Oleh yang demikian, berdasarkan qiyas kafi ini, maka hak tersebut akan turut termasuk dalam wakaf juga, walaupun tidak disebut dalam wakaf sebagai qiyas ke atas ijarah. Dan kerana manfaat benda yang diwakaf itu tidak mungkin diperolehi dari tanah yang diwakaf kalau tidak dibenarkan menggunakan hak kemudahan yang diperlukan itu. Contohnya seperti apa? Seperti halnya dalam ijarah. Seterusnya kita akan pergi ke penjelasan untuk bahagian yang kedua dalam Al-Istihsan. Ada kalanya kaedah umum menuntut hukum kuli dilaksanakan ke atas semua masalah juziyah kepada kaedah itu. Tapi mujtahid ni dia dapati ada satu dalil yang menuntut supaya dikecualikan ada masalah tertentu daripada hukum kuli ini dan perlu diberikan suatu hukum yang khas kepadanya. Dalil pengecualian itu boleh jadi nas atau maslahah atau uruf atau lain-lain sebagainya. Berikut antara beberapa contoh. Contoh yang pertama ialah
Prinsip umum menegaskan bahawa menjual sesuatu yang tidak ada pada seorang itu batal kerana ia merupakan jualan sesuatu yang tidak wujud. Okey, dia bagi tahu pasal kita jual sesuatu barang tu kan. Tapi barang tu tak ada dekat orang tu. Dia akan terus batal. Sebab apa? Sebab dia jual benda yang tak wujud. Tapi salam dikecualikan dari hukum tersebut. Walaupun dia menjual sesuatu yang tak wujud. Okay, tahu sebab apa? Sebab kerana terdapat nas yang mengharuskannya, iaitu hadis Nabi SAW dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itu sesiapa yang hendak melakukan jual salaf, iaitu salam, maka hendaklah dia salaf dalam sukatan yang diketahui dan timbangan yang diketahui sehingga tempoh yang diketahui. Okay. Sebenarnya dalil keharusan jual salam adalah sunnah Nabi sendiri, tapi ulama mazhab Hanafi ni dia pun mengistilahkan keharusan jual salam itu sebagai istihsan. Kemudian dia berkata itu alasan istihsan tu adalah sunnah Nabi. Ini merupakan istihsan mereka sahaja dan sepatutnya dia tidak perlu dipertikaikan tentang istilah itu. Okey. Contoh yang kedua pula ialah prinsip umum menegaskan bahawa mahjur alai li as-safah, iaitu golongan atau orang yang dicegah dari mengurus hartanya kerana bodoh dan bazir. Golongan ni sebab apa golongan ni? Golongan ni tidak sah melakukan kebajikan dengan hartanya termasuk berwakaf. Tetapi dikecualikan dari prinsip umum itu keharusan mewakafkan diri sendiri untuk maslahah sebagai istihsan. Nak ikutkan golongan ni dia tidak boleh, dia tak sah melakukan kebajikan dengan hartanya macam berwakaf apa semua kan, tapi dia dikecualikan daripada yang prinsip umum tadi tu. Sebab apa? Sebab ada satu keharusan dia mewakafkan ke atas diri sendiri untuk maslahah, iaitu sebagai istihsan. Dan alasan istihsan itu ialah agar terpelihara hartanya dan tidak menjadi beban ke atas orang lain. Untuk contoh yang ketiga, prinsip umum tentang harta yang hendak diwakafkan hendaklah kekal. Berdasarkan prinsip ini tidak sah diwakaf kan benda yang boleh dialihkan tabiatnya atau sifatnya itu tidak akan kekal. Nak ikutkan benda yang boleh dialihkan tidak sah diwakafkan sebab sifat dia yang tidak akan kekal. Tetapi ada sebahagian ulama dia mengecualikan dari prinsip tersebut. Wakaf benda yang boleh dialih sebagai istihsan apabila kebiasaan melakukan demikian, seperti mewakafkan kitab dan sebagainya. Seterusnya saya akan cerita pasal kehujahan untuk istihsan. Yang ni tak ada dalam slide, saya cuma tambahkan dan saya ceritakan saja. Kehujahan istihsan ni dipasal ulama berselisih pendapat tentang kehujahan istihsan, iaitu terdapat dua, iaitu ulama menolak dan ulama yang menerima. Untuk ulama yang menolak, antara contoh ulama yang menolak apa? Imam Asy-Syafi'i, mazhab Az-Zahiri serta sebahagian ulama Hambali menolak berhujah dengan istihsan dan tidak menerima kehujahan istihsan ni sebagai salah satu dalil hukum. Apa sebab depa? Sebab depa yang first ialah dalil Al-Quran. Banyak ayat menyuruh kita mentaati Allah dan Rasul dan menegah mengikut nafsu. Antara lain, jika kita berselisih hendaklah merujuk kepada Allah, kepada Al-Quran dan hadis. Istihsan ni menggunakan istihsan ni sebagai dalil bererti mengeluarkan hukum yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Ni bagi mereka lah yang lama yang menolak ni. Untuk alasan yang kedua pula adalah dalil logik. Kiranya mujtahid boleh mengeluarkan hukum yang tiada nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan apa yang dikira baik sudut akal mereka. Sudah tentu orang awak juga boleh berbuat begitu. Dia pun ni cakap mujtahid kan boleh mengeluarkan hukum yang tiada nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan apa yang dikira baik di sudut akal mereka. So sudah tentu orang awam juga boleh buat macam tu kan. Sedangkan ijma' ulama' berpendapat orang awam sememangnya tidak harus berbuat begitu. Takrif istihsan kan terbagi kepada dua. Yang pertama kedua tu
penjelasan dia kedua-dua jenisnya itu ternyata pada hakikatnya bahawa istisam bukan merupakan sumber perundangan Islam yang berdiri dengan sendiri. Sebab kenapa? Dalil hukum-hukum dari jenis pertama ialah kias kafi yang lebih kuat dari kias jali. Dalam perhitungan mujtahid, itu dipanggil adalah alasan istihsan. Sementara hukum-hukum dari jenis kedua pada dalilnya ialah maslahah yang menuntut supaya dikecualikan masalah juziyah dari hukum kuli, dan itulah yang dikatakan istihsan. Poin yang kedua, ulama telah sepakat mengamalkan konsep istihsan ini. Walau bagaimanapun, kebanyakannya ulama mazhab Hanafi berhujah dengan istihsan dan mengamalkannya. Tapi, sebagai mujtahidin, menolak konsep istihsan ni sebab menganggapnya sebagai mengambil hukum syarak berasaskan hanyalah hawa nafsu dan bersuka-suka. Poin yang ketiga, Imam Syafi'i menolak golongan ini. Di antara golongan ini, Imam Syafi'i, di mana beliau menyebut dalam penulisannya, siapa yang mengamalkan istihsan, maka dia mencipta hukum syarak sendiri. Oleh sebab itu, Imam Syafi'i, dia tolak istihsan sebagai sumber hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asma Mardia binti Abu Bakar. Nombor metrik saya di 18310852. Saya akan menerangkan ta'rif al-masalih. Al-masalih dari segi bahasa ialah jamak dari maslahah, sama seperti manfaah pada wazan dan makna. Sementara dari segi istilah pula ialah menarik manfaat dan menolak kemudaratan. Ini membawa maksud memelihara objek syarak itu. Memelihara ataupun dipanggil memelihara ad-daruriyat al-khams. Ad-daruriyat al-khams ni ialah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Inilah ad-daruriyat al-khams ni, inilah dikatakan memelihara maslahah dan meluputkan masfadah. Masfadah ni bermaksud kerosakan atau kebinasaan. Objektif pembinaan hukum ialah mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak kerosakan yang menimpa manusia dalam satu masa. Inilah yang dikatakan memelihara maslahah dari segi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Alisha Syamimi binti Khairul Azaman. Nombor metrik di 183110000. Saya akan menceritakan tentang ta'rif al-masalih al-mursalah, sambungan daripada ta'rif al-masalih, di mana ta'rif al-masalih al-mursalah ni membawa maksud maslahah-maslahah yang mana syarak tidak membina hukum hakam bagi memperolehinya dan tidak ada dalil tertentu yang menunjukkan ia diambil kira atau dibatalkan. Sekarang saya akan menceritakan tentang pembahagian jenis al-masalih. Pembahagian masalih ni terdapat 3 jenis, iaitu maslahah muktabarah, di mana maslahah muktabarah ni ialah maslahah yang diiktiraf syarak. Kemudian kita pergi kepada maslahah mulghah dan maslahah mursalah. Jenis yang pertama, pembahagian pertama, iaitu maslahah muktabarah, ialah kebaikan yang diiktiraf oleh syarak melalui dalil Al-Quran atau Sunnah, di mana dalil tersebut mensyariatkan hukum hakam tertentu untuk mencapai objektif utama syariah, yang mana memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Seterusnya, maslahah mulghah. Maslahah mulghah ni ialah maslahah yang tidak diiktiraf syarak. Kenapa dia tak diiktiraf syarak? Kerana maslahah mulghah ni ialah kebaikan yang ditolak atau tidak diiktiraf oleh syarak. Contohnya, orang yang bermuamalat untuk menambahkan hartanya dengan cara riba. Dah sah-sahlah haram kan, sebab yang seperti kita tahu, riba ni adalah haram, dan kebaikan yang disangka baik melalui riba tu adalah kebaikan yang tak diiktiraf oleh syarak. Seterusnya, maslahah mursalah. Maslahah mursalah ni ialah maslahah yang tak ada dalil menerima atau menolaknya. Ia dikira kebaikan kerana ia membawa manfaat dan menolak kemudaratan. Kenapa disebut maslahah mursalah? Kerana mursalah ni bermaksud terlepas, di mana dia tiada nas atau dalil yang khusus yang menunjukkan sama ada ia diterima atau ditolak oleh syarak. Contoh bagi maslahah mursalah ni ialah pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf yang dilakukan pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Penubuhan jabatan-jabatan tertentu kerajaan, mengenakan denda kepada pembuat barang yang cuai, mengenakan hukum bunuh kepada sekumpulan orang yang membunuh seorang manusia dan lain-lain. Kalau dalam Malaysia, contoh yang boleh kita nampak bagi maslahah mursalah ni ialah
penubuhan sekolah harapan untuk remaja perempuan yang terlanjur, penubuhan pusat pengumpulan bayi terbuang dan lain-lain. Itu yang kita nampak kat Malaysia lah. Okey, saya Asma Mardia akan sambung pula bahagian kehujahan Al-Masalih Al-Mursalah. Al-Masalih Mursalah sebagai sumber hukum terbagi kepada 3 mazhab. Pertama, Jumhur Al-Safiyah, Al-Hanafiyah dan sebahagian ulama mazhab Maliki. Mereka berpendapat bahawa Al-Masalih Al-Mursalah tidak menjadi hujah sama sekali. Bagi pendapat kedua pula daripada Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Badawi dari kalangan mazhab Syafi'i, mereka berpendapat bahawa Al-Masalih Al-Mursalah diambil kira pada syarak tetapi mengikut syarat. Yang pertama, syaratnya ialah maslahah hendaklah di tahap darurat, bukan sekadar hajat. Contohnya, satu kawasan tu dia selalu sangat kena banjir. Jadi kerajaan ambil tindakan untuk menghilangkan kemudaratan tu dengan membuat parit besar dan merobohkan sebahagian rumah dan menyediakan rumah yang baru kepada mereka untuk mendatangkan manfaat pula kepada mereka. Syarat yang kedua pula ialah qat'iyah bukan zoniyah. Qat'iyah ni bermaksud kandungan sunnah yang hanya boleh ditafsirkan dengan satu maksud sahaja dan tanpa boleh ditakwilkan. Okey, contohnya ialah sabda Rasulullah SAW, tiada solat melainkan dengan membaca Al-Quran, iaitu baca surah Al-Fatihah lah. Lafaz tiada dalam sunnah ini boleh ditakwilkan dengan 2 maksud yang berbeza. Pertamanya tidak sah dan kedua tidak sempurna. Justeru itu, bagi pendapat golongan Safiyah yang menerima tafsiran pertama, mereka menganggap solat akan terbatal jika pelakunya tidak membaca Al-Fatihah. Zoniyah pula bermaksud dapat dilihat menerusi ayat-ayat lafaz mustarak yang menggunakan lafaz quru' dalam ayat tempoh iddah. Ada satu dalam ayat Al-Quran ni, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan wanita yang diceraikan wajib melalui proses iddah 3 kali quru'. Sedangkan lafaz quru' yang ditafsirkan ada 2 tafsiran, sama ada suci ataupun haid. Syarat yang ketiga ialah kulliyah, bukan juz'iyah. Kulliyah bermaksud kaedah-kaedah yang mana terbentuk daripadanya hukum-hukum furu'. Manakala juz'iyah pula kaedah pecahan yang terbentuk daripada kaedah kulliyah. Maka syarat dia kat sini ialah kulliyah bukan juz'iyah. Ada satu contoh dekat sini, apabila orang kafir menjadikan tawanan Islam sebagai perisai, maka orang kafir tetap diperangi walaupun terpaksa membunuh dan mengorbankan sebahagian orang Islam bagi menegakkan kebenaran dan menghancurkan kekufuran. Maksudnya kat sini, jika orang kafir time perang, dia menjadikan orang Islam sebagai perisai, maka orang Islam ni wajib juga perang orang kafir walaupun terpaksa sebahagian orang Islam. Tapi ini untuk menegakkan kebenaran dan untuk menghancurkan kekufuran. Mazhab yang ketiga pula ialah daripada Imam Malik dan satu riwayat daripada Imam Syafi'i. Mereka berpendapat Al-Masalih Al-Mursalah diambil kira apabila memenuhi syarat. Syarat yang pertama, pastikan maslahah wujud bukan waham. Waham ni maksudnya sangkaan. Pastikan maslahah wujud bukan sangkaan sahaja. Yang kedua, tidak ada dalil yang membatalkannya kerana tidak boleh berijtihad pada masalah yang ada nas walaupun tidak ternyata hikmahnya. Yang ketiga, maslahah hendaklah umum, bukan khusus untuk satu kelompok sahaja. Yang keempat pula, maslahah itu mestilah boleh diterima akal, bukan yang tak logik lah. Dan yang terakhir ialah mengamalkan maslahah itu boleh mengangkat kesulitan dari kesukaran yang pasti. Maksudnya memelihara maslahah itu mestilah dalam keadaan darurat lah, bukan sekadar hajat je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Syahira Wan Rashikin binti Jasri. Nomor metrik D183-11034. Kita masuk kepada tajuk Al-Uruf. Pengertian uruf dari segi bahasa bermaksud berikut-ikut atau menurut. Al-uruf juga adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia dan menjadikan sesuatu itu sebagai tata cara kehidupan, sama ada dari segi percakapan, perbuatan atau warisan yang telah ditinggalkan. Dari segi istilah pula, ulama memiliki berbagai definisi uruf dari segi peristilahan. Antaranya ialah
Menurut Abu Sunnah, uruf adalah segala sesuatu yang tertinggal dalam diri seseorang dari sudut pandang nalar dan diterima oleh kebiasaan-kebiasaan yang baik. Seterusnya, pendapat Jurjani sebaliknya mendefinisikan uruf sebagai segala sesuatu yang tertinggal dalam diri, disaksikan oleh akal dan diterima oleh kebiasaan yang baik. Said Saleh Awad pula mendefinisikan uruf sebagai segala sesuatu yang tertinggal dalam diri, dipandang baik oleh akal, diterima dengan kebiasaan baik dan selalu dilakukan oleh manusia dan tidak ditolak oleh hukum Islam. Sebenarnya pendapat ulama ni banyak lagi, tapi saya masukkan hanya 3 sahaja. Seterusnya kita masuk kepada jenis-jenis uruf. Jenis uruf ada 7 bahagian. Yang pertama, uruf qauli ataupun lafzi. Uruf qauli bermaksud uruf yang berupa perkataan. Seperti perkataan al-walad menurut bahasa berarti anak. Termasuk di dalamnya anak lelaki ataupun anak perempuan. Tapi kalau percakapan sehari-hari, makna al-walad itu digunakan untuk anak lelaki sahaja. Untuk anak perempuan, ia tidak digunakan. Yang kedua, uruf amali. Uruf berupa perbuatan, seperti kebiasaannya jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan akad jual beli. Padahal menurut syarak syighah, jual beli merupakan rukun jual beli, tetapi telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat tidak menggunakan syighah dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diingini, maka syarak membolehkannya. Yang ketiga, uruf am ataupun umum. Kebiasaannya yang telah umum berlaku di mana sahaja, hampir di seluruh dunia menggunakannya. Contohnya, menganggukkan kepala petanda setuju dan menggelengkan kepala petanda tidak setuju. Yang keempat, uruf khas. Bermaksud kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sebarang waktu dan tempat. Contohnya, bagi masyarakat umum, penggunaan kata budak biasanya digunakan untuk memanggil kanak-kanak. Yang kelima, uruf sahih. Uruf sahih ni ia dapat diterima kerana bertentangan dengan syarak, seperti mengadakan pertunangan sebelum melakukan akad nikah dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syarak. Uruf sahih ni ia tidak menghalalkan yang haram dan ia juga tidak membatalkan yang wajib. Yang keenam, uruf syarak. Lafaz yang digunakan oleh syarak dan ia mengkehendaki makna tertentu, seperti bermaksud solat, saum bermaksud puasa dan haj bermaksud haji. Ini antara jenis uruf yang terpenting dibahaskan oleh ulama usul. Dan yang terakhir, uruf fasid, uruf yang tidak baik dan tidak dapat diterima kerana bertentangan dengan syarak, seperti menggunakan riba dalam akad jual beli, berjudi dan minum arak. Seterusnya kita masuk kepada kehujaan uruf. Terdapat perselisihan di antara ulama usul fiqh sama ada menerima atau menolak uruf sebagai salah satu daripada sumber untuk mengeluarkan hukum dalam permasalahan fiqh. Golongan yang menerima uruf sebagai hujah ialah ulama Hanafi dan ulama Maliki. Mereka menerima uruf sebagai hujah atau dalil hukum. Imam Malik juga menggunakan hukum uruf dalam kitabnya Al-Muwatta. Selain Imam Hanafi dan Imam Malik, ulama Hanbali juga berpegang kepada uruf sebagai sumber hukum, bahkan meluaskan penggunaannya. Mereka mengiktirafkan uruf sebagai sumber hukum syarak kerana ia adalah selari dengan nas syarak. Golongan yang tidak menerima uruf sebagai hujah ialah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak menerima uruf sebagai sumber hukum secara jelas dan nyata. Mazhab Zahidiyah dan Syiah juga tidak menerima uruf sebagai sumber hukum. Mereka menolak kehujahan huruf kerana ia bercanggah dengan nas-nas syarak. Dan yang terakhir kita masuk kepada syarat-syarat uruf. Yang pertama,
Huruf mestilah bersifat mutarid atau ghalib. Maksud mutarid di sini ialah huruf hendaklah menjadi amalan berterusan di kalangan pengamalnya. Jika sesuatu perkara itu kurang diamalkan oleh pengamalnya, ia tidak dikira sebagai huruf mutarid atau ghalib. Contohnya, menyegerakan sebahagian mas kawin serta menangguhkan sebahagiannya dikira sebagai huruf mutarid jika ia adalah amalan bagi setiap perkawinan. Jika ia adalah amalan bagi sebahagian besar perkawinan, ia adalah huruf yang bersifat ghalib. Syarat yang kedua, wujud semasa berlakunya sesuatu permasalahan. Huruf yang hendak dirujuk dalam sesuatu permasalahan hendaklah wujud ketika berlakunya permasalahan tersebut. Jika kewujudan huruf tersebut terkemudian dari berlakunya permasalahan tersebut, ia tidak diterima sebagai rujukan dalam penetapan hukum bagi permasalahan tersebut. Dan yang ketiga, tidak bertentangan dengan kehendak nas. Syarat yang ketiga ni merupakan syarat terpenting bagi penggunaan huruf kerana huruf tidak mustahil tersalah berbanding dengan nas. Begitu juga tindakan sebahagian cendekiawan Islam moden yang mengharamkan poligami secara total dengan alasan sukar berlaku adil disebabkan keruntuhan akhlak manusia mutakhir ini adalah salah kerana bertentangan dengan kehendak nas. Jika diamalkan huruf yang bertentangan dengan kehendak nas, maka ia mengakibatkan banyak ayat Al-Quran dan hadis dicanggah dan dibatalkan kehendaknya. Sekian daripada kami. Terima kasih.